Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Haji dalam bicara cinta kehidupan. Mari kita bincang lagi, kita kongsi pengalaman lagi, kita cari rahsia membina keluarga bahagia, mawaddah warahmah sampai ke syurga sebagai suami, sebagai isteri dan anak-anak. Dalam suatu bahtera kehidupan keluarga kita nak bersama meneruskan pelayaran bahtera kehidupan rumah tangga kita, mengharumi badan dan gelora dengan tenang, insyaAllah, supaya sampai ke destinasi cinta kita syurga bertemu Rasulullah SAW, insyaAllah. Seperti yang dijanji, slot kali ini kita bicara pula soal apa pula tanggungjawab sebagai isteri. Kita sudah bincang tanggungjawab sebagai suami, sebagai ketua keluarga pemimpin. Maka beruntung siapa-siapa suami yang punya isteri yang sudah sedia punya asas agama yang soleh, mudah untuk kita meneruskan bimbingan didikan kepada anak dalam keluarga. Mari kita bincang, apakah tanggungjawab sebagai seorang isteri? Baik. Kalau suami ibarat raja, isteri adalah permaisurinya yang menyokong dengan penuh kebijaksanaan. Kalau suami sebagai raja dalam keluarga, isteri adalah permaisuri yang sentiasa memberi sokongan, kekuatan kepada raja untuk memerintah negara rumah tangga. Itu ibaratnya. Baik. Apabila suami adalah ketua di dalam rumah tangga, maka isteri pula adalah pembantu atau orang kanannya. Kalau ibarat suami sebagai raja, isteri adalah permaisurinya yang menyokong dengan penuh kebijaksanaan. Justru Islam menggariskan isteri mempunyai tanggungjawab tertentu dalam rumah tangga sebagai penyokong pembantu suami. Memang dalam rumah tangga suami isteri mesti bersama, dipimpin oleh suami, maka isteri bersama. Apa tanggungjawab isteri? Yang pertama, taat akan suami. Kata kunci pertama sebagai seorang isteri adalah taat kepada suami. Taat kepada suami adalah terpenting dan paling utama dalam perkahwinan. Taat di sini adalah daripada segala segi selagi tidak menyalahi syariat. Seorang isteri wajib taat kepada suami dalam berbagai segi selagi tidak bercanggah dengan syariat agama. Okey. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, nescaya aku akan menyuruh isteri supaya sujud kepada suaminya. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Begitu sekali pesanan Rasulullah, analogi yang diberikan oleh Rasulullah. Jika aku boleh memerintahkan, boleh membagi tahu siapa yang patut diberi manusia itu sujud selain daripada Allah, maka nescaya aku akan bagi tahu ialah seorang isteri mesti sujud dan taat kepada suami. Masya Allah. Begitulah Rasulullah pesan bahawa seseorang yang perlu sujud kepada seorang, nescaya aku akan menyuruh isteri supaya sujud kepada suami. Siapa ikut perintah Nabi, dia akan jadi isteri yang hebat. Yang pertama. Yang kedua apa? Melayan suami dengan penuh kasih dan sayang dari hati. Sudah tentu suami mengharapkan pelayan dan kasih sayang daripada isteri, maka layan suami dengan penuh kasih dan sayang. Isteri wajib melayan kehendak suami dengan baik pada bila-bila masa sahaja. Hubungan yang perlu dijaga adalah hubungan seks antara kedua-dua mereka, di mana isteri wajib memenuhi kemahuan suami. Jika mempunyai alasan yang kukuh untuk menolaknya, haruslah ditolak dengan cara yang baik. Ini sering berlaku. Aziz ingat lagi pada zaman Aziz masih kecil, bagaimana arwah ayah sebagai seorang tuan guru imam di kampung datang keluarga yang bergaduh nak bercerai. Pukul 2-3 pagi, isteri lari daripada rumah datang ke rumah kami. Imam, bapak imam dan ibu ada ketika itu. Yang Aziz sendiri dengar kisahnya, Masya Allah, apa punca pergaduhan? Karena tak dapat bersama. Punca yang kecil tapi tak bijak ditangani sehingga sedemikian rupa. Tapi atas kebijaksanaan arwah bapa sebagai tuan guru imam yang hebat, dia juga macam seorang kaunselor, dia dapat tangani dengan tenang. Dia mendengar luahan isteri, dia mendengar luahan suami, akhirnya dirungkaikan masalah kecil tadi. Nah, pulanglah kamu, beranak pinak lagi. Jadi masalah seks jangan main-main. Sehingga kalau Datuk Dr. Fadilah Kaunselor dalam motivasi, dia pernah sebut secara gurau-gurau, pasangan suami isteri
biasakan gaduh-gaduh kecil supaya tak gaduh besar. Kemudian kata dia apa? Kalau saat isteri suami memerlukan bersama, layan terus walaupun dalam perjalanan kereta ke di mana dalam perjalanan yang jauh, berhenti saja. Jangan takut sebab kita suami isteri. Baik. Cuma Haji nak beri pandangan nasihat dari sudut psikologi bagaimana seorang wanita nak melayani kerendahan nafsu suami dengan hikmah. Suami yang begini memang kalau dia daripada outstation baru balik barangkali itu dan kepalanya nak bersama, dia bukan kira isteri sehat ke tak sehat ke dalam head dan sebagainya. Tapi isteri yang hebat ikut apa yang Haji ajar dari segi psikologi. Di saat suami mahu sangat mengharap dan pada ketika itu puan sangat letih, sangat penat, belum bersedia, jangan terus jawab tak maulah aku penat. Itu bahaya. Sebab dia akan menjadikan suami marah, suami sakit hati, dia akan geram, dia akan keluar. Kalau keluar okey lagi jumpa kawan-kawan minum teh tarik, tapi kalau keluar pergi tempat yang ada orang yang menarik kan bahaya, kita ikut berdosa. Jadi apa caranya? Apa tipsnya? Nah, bila saat suami memerlukan begitu, kita pernah jawab saja, boleh bang, aku pun mau, tapi tunggu, aku penat sekarang, aku tak sehat, aku belum bersedia, abang tunggu 1 jam, saya tidur 1 jam, saya cergas balik, kita bersama dengan senyuman. Bila suami dengar begitu, Masya Allah, dia akan bersedia. Cuma kalau suami yang nakal, memang kemagut lah orang cakap, dia kunci jam tu, kunci jam, okey 1 jam, tidurlah 1 jam, dia pun tunggu dekat jam, sampai 1 jam dia kasi bangun tu. Kalau itu berlaku, sampai 1 jam bangun, siapkan diri, selesaikan, kayulah. Tapi kisah benarnya banyak yang berlaku dalam pelayanan yang kita sudah tangani. Sewaktu kita kata saya nak tidur sejam, lepas sejam baru kita bersama, rupanya siapa tidur dulu. Sementara tunggu sejam, belum sampai loceng bunyi, suami sudah penat terus. Selamat. Jadi besok pagi bila dia bangun, pura-pura, psikonya, reverse psikologi. Abang ni 1 jam saya bangun, dah siap-siap, abang tidur, tak sampai hati nak kasih bangun. Dia malu sendiri, egonya jatuh dan dia tak akan marah lagi. Jadi hidup akan penuh dengan kasih dan sayang. Apa tanggungjawab isteri yang ketiga? Menjaga maruah dan harta suami. Ini penting. Kemanapun isteri pergi berurusan, tolong jaga nama baik suami, tolong jaga maruah suami, tolong jaga harta benda suami. Sehingga kan Allah pesan, Nabi pesan, jangan bawa masuk orang lain, lelaki ke perempuan yang tak disukai, yang tak direstui oleh suami. Sampai begitu sekali. Apalagi kita di luar, jaga maruah pakaian kita, aurat kita, jangan lebih-lebih dengan bukan suami kita di luar. Baik. Daripada Abdullah bin Salam katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik isteri adalah apabila engkau memandangnya, dia akan menggembirakan hatimu. Apabila engkau menyuruhnya, dia akan patuh dan sentiasa memelihara nama baikmu yang berhubungan dengan kehormatan dirinya dan harta bendamu apabila engkau tiada di hadapannya. Riwayat telah catat. Jaga aib suami, jaga maruah suami, jaga maruah diri, aurat dan sebagainya. InsyaAllah ini adalah ciri-ciri wanita yang solehah. Yang keempat apa? Membantu suami menguruskan rumah tangga. Ini macam terbaliklah. Suami lah yang kena bantu banyak. Isteri ternyata terbukti memang dari pagi sampai malam mengurus rumah tangga, kemas rumah bilik dan sebagainya, masak, pakaian dan sebagainya. Ini tak dapat dinafikan. Cuma ini Haji dengan suami kena bantu, kena bersama, ringankan beban isteri. Jangan anggap isteri sebagai orang kaji. Baik. Yang kelima, menjaga rahsia rumah tangga. Ini sama-sama suami dan isteri, kita kena jaga rahsia rumah tangga walaupun sekecil-kecilnya. Jangan aibkan keluarga. Ada yang tak kena kita bincang bersama. Bang, ini masalah kita ni tak baik kalau orang tahu. Ini masalah kita ni kita kena selesaikan. Tak elok kalau orang tahu. Jadi penuh kasih sayang, kita sentiasa nak jadikan keluarga kita dihormati, dipandang baik, dan kita menjadi tenang bersama. Okey? Baik. Ada 10 wasiat untuk puteri Ummamah yang kita boleh ambilkan pedoman untuk menjadi wanita yang solehah.
Ummamah telah mewasiatkan kepada putrinya yang akan berkahwin dengan Al-Harith bin Amr. Katanya, wahai putriku, ada 10 perkara yang ingin kuberikan pedoman kepadamu dan sebagai panduan untukmu dalam kehidupan berumah tangga. Kita boleh jadikan ini juga sebagai pedoman, beri panduan kepada anak-anak kita yang bakal mendirikan rumah tangga. Pertama apa? Jalinkan hubungan dengan suamimu dengan penuh ketaatan. Perhatikan kesukaannya dan jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk darimu atau tercium sesuatu yang tidak enak darimu. Masya Allah. Jaga tutur kata, jaga penampilan diri, jaga tindakan kita, jalinkan hubungan yang penuh kasih sayang dengan suami. Yang kedua apa? Sentiasalah membanggakan suamimu kerana ia akan membuatkannya bertambah kasih padamu. Kita kena bangga, kita kena hormat pada suami kita, siapa pun dia. Bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, tapi kerana kasih sayangnya, kerana tanggungjawab yang diberikan oleh suami. Dan itulah jodoh kita yang insya Allah susah sama susah, senang sama senang, tak payah nak banding-banding dengan orang lain. Yang ketiga apa? Benarkanlah segala pendapat dan sikapnya selagi tidak bertentangan dengan syariat, nescaya dia akan bersikap lembut terhadapmu. Jangan suka membantah pandangan suami kalau selagi tak bercanggah dengan syariat. Buat sokong-sokong saja dulu, maka dia akan rasa dihargai. Okay. Seterusnya, uruslah rumah tangga dengan baik dan sempurna. InsyaAllah urus makan minum, makan pakai dan sebagainya dengan baik. Simpanlah segala rahsianya dengan baik. Jangan sekali kamu membantah suruhannya kerana ia akan melukakan hatinya. Ini ketaatan isteri kepada suami. Patuhi perintahnya. Buat apa yang disuruhnya, jangan buat apa yang dilarangnya. Ini akan menjadikan suami akan kasih dan sayang kepada isteri. Jagalah waktu makan dan waktu istirahatnya, kerana perut yang lapar akan membuatkan darah cepat naik. Tidur yang tidak cukup akan menimbulkan keletihan. Ini biasa. Ini sama-sama, suami isteri lah sama-sama. Beri masa rehat yang cukup kepada pasangan. Apalagi seorang isteri yang hebat, tidak akan membebankan suami dengan hal-hal yang besar yang boleh mengganggu keharmonian. Jangan minta perkara yang bukan-bukan yang suami tak mampu. Seadanya, sekarannya, sebab hidup kita di dunia ini dalam perjalanan nak menuju ke sana. Bukan nak emas perlu lengan kiri dan kanan. Sebab emas sejati yang tulen akan kita jumpa di syurga. InsyaAllah. Apalagi? Jika dia sedang bergembira, janganlah kamu menunjukkan kesedihan. Kamu mesti pandai mengikut masa suasana hatinya. Bermakna kita kena pandai membaca emosi suami sebagai isteri. Samalah sebaliknya, tapi ini lebih kepada isteri. Supaya suami sentiasa senang. Kita tahu emosinya macam mana, kita tahu perasaannya macam mana. Jadi kita tidaklah mengganggu emosi dan fikirannya. Baik, seterusnya apa? Hiasilah dirimu selalu agar dia gembira memandangmu. Ini penting. Seorang isteri walaupun di rumah, walaupun bukan kerja, jangan berhias hanya waktu pergi kerja, tapi di rumah sentiasa kemas, bersih. Jangan pakai baju kelawar. Setiap minggu itu je bajunya. Boring suami tengok. Kita tukar dengan dandanan rambut yang sesuai, berwangi-wangian, Masya Allah, berkasih sayang. Akhirnya di sini, jadikanlah dirimu itu sebagai pembantu kepadanya, nescaya dia akan menjadi penolong pula pada dirimu. Sebenarnya kalau isteri bersikap sebagai pembantu, menolong suami dengan penuh kasih yang ikhlas dari hati, saya letak langsung suami juga akan jadi begitu. Yang payahnya bila isteri pula pangkat besar, ada kuasa kat pejabat, bila balik dia pula nak perintah suami. Itu salah sama sekali dari segi hukum dan kehidupan berkeluarga. Baik, ingat nasihat tadi 10 wasiat untuk puteri Ummamah yang telah diberikan oleh bapaknya sewaktu dia nak berkahwin dengan Al-Harith bin Amr. Boleh jadikan. Baik, apa lagi tanggungjawab isteri? Keenam, berhias untuk suami. Kita dah bincang dari berhias dari segalanya. 7, pendorong dan pemberi motivasi. Di saat suami letih, di saat suami ada kebuntuan fikiran, ada masalah, kita yang menjadi pendorong, kita yang memberi semangat dan kekuatan. Masya Allah, harmoninya hidup macam ini. Dan seterusnya, akhir untuk hari ini, peranan isteri berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Mari kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan baik para isteri yang nak jadi isteri solehah bakal penghuni syurga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dunia ini ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah, isteri yang solehah, riwayat Muslim. Apalagi
Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian dia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi bukan mahram agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. Riwayat Ahmad, Tabrani dan Hakim. Hati-hati ya. Ini kebiasaan yang sekarang kita macam anggap biasa. Tolong istri yang hebat, wanita-wanita yang hebat hanya berhias untuk suami, jangan berhias dengan niat supaya orang lain melihat. Semuanya itu akan jatuh zina sepanjang kita keluar dengan perhiasan-perhiasan bukan untuk suami. Hati. Apalagi pesan Rasulullah, dikahwini wanita itu karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah yang kuat beragama, nescaya kamu beruntung. Memanglah pandangan pertama melihat perempuan yang kita nak, sukanya cantiknya, itu kecantikannya, bukan keluarganya, bukan hartanya. Tetapi Rasulullah pesan, sebaik-baik pilihan pertama adalah lihat kepada agama. Masya Allah. Beruntunglah kalau yang agamanya bagus, keluarga yang baik, ada harta lagi, Masya Allah. Macam Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah, Masya Allah. Itu contoh terbaik. Apalagi pesan Rasulullah, wanita bila dia solat 5 waktu, berpuasa sebulan Ramadan, memelihara kehormatan serta taat kepada suami, maka masuklah dia ke syurga dari mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Riwayat Ahmad, Ibn Hibban, Tabrani dan Anas bin Malik. Masya Allah. Itu yang selalu disebut. Orang perempuan mudah nak masuk syurga, taat pada suami, ikut perintah agama, puasa Ramadan, jaga puasa, taat solat, puasa, patuh pada suami, jaga maruah diri bila keluar, masuklah ke syurga ikut pintu mana. Mudah kan? Tapi ingat, waktu Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan dalam neraka ramai wanita. Karena wanita, kenapa tengok akizah wanita? Banyak yang tidak taat kepada suami. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias bukan untuk suami dan muhrimnya adalah seumpama gelap gelita di hari kiamat. Tiada nur baginya. Riwayat At-Tirmidzi. Hati-hati dalam pakaian tutup auratnya. Kalau berhias bukan untuk mahram, Masya Allah. Semua tidak ada cahaya, gelap gelita di hari kiamat. Dahsyat ya. Baik, seterusnya, apabila seorang wanita lari dari rumah suaminya, tidak diterima solatnya sehingga dia kembali dan menghulurkan tangan kepada suaminya minta maaf. Riwayat Hasan. Kalau bergaduh yang jadi lari ni. Lari selagi tak balik minta maaf dengan suami, Allah tak terima solat. Insya-Allah. Akhirnya ada lagi wanita yang taat pada suami, burung-burung di udara, ikan di air, malaikat di langit, matahari dan bulan akan beristighfar untuknya selama mana dia masih taat kepada suaminya dan diridhoinya. Besar sekali ketaatan isteri pada suami sehingga burung-burung di udara, ikan di lautan dan sebagainya sentiasa malaikat di langit, matahari, bulan beristighfar untuk kita. Masya Allah, besarnya pahala. Dari Muaz bin Jabal, sabda Rasulullah SAW, mana-mana wanita yang berdiri di atas kakinya membakar roti untuk suaminya hingga muka dan tangannya kepanasan oleh api, maka diharamkan muka dan tangannya daripada bakaran api. Masya Allah. Pengorbanan istri masak ikan bakar, daging panggang bakar sehingga hangus, panas muka, Allah haramkan api neraka memanaskan muka istri di akhirat. Sesuatu pengorbanan, ganjaran yang istri akan dapat. Baik, seterusnya, tiap-tiap wanita yang menolong suaminya di dalam urusan agama, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya 10.000 tahun, kerana dia memuliakan suaminya di dunia serta mendapat pakaian dan bau-bauan syurga untuk turun ke mahligai suaminya dan menghadapnya. Masya Allah, 10.000 tahun lebih dahulu dimasukkan ke syurga atas ketaatan. Suami lambat masuk, tapi tak apalah, yang penting masuk syurga. Seterusnya apa? Jika seorang wanita meminyakkan rambut dan janggut suaminya, memotongkan misai dan kuku suaminya, akan diberikan Allah minum-minuman dari syurga, dari sungai syurga. Diringankan Allah baginya sakaratul maut dan kuburnya akan menjadi sebuah taman daripada taman-taman syurga, serta diberi jaminan oleh Allah lepas daripada siksa neraka dan selamat dia melintasi titian siratul mustaqim. Masya Allah, wanita yang berkhidmat, menggunting, mencukur, mengusai-misai janggut suami dengan kasih sayang, besar ganjarannya. Seterusnya, mana-mana wanita yang berkata pada suaminya,
tidak pernah aku dapat dari engkau satu kebajikan pun, maka Allah akan hapuskan amalannya selama 70 tahun walaupun dia berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam. Derhaka, tidak menghargai, malah menidakkan walaupun sekecil kasih sayang, sekecil sumbangan yang diberikan oleh suami, Allah haramkan selama 70 tahun amalannya. Masya Allah, walaupun kita puasa, Allah tak terima kebaikannya selama 70 tahun. Apalagi apabila wanita mengandungkan janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya, dicatatkan baginya setiap hari 1000 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Apabila dia mulai sakit untuk bersalin, Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah fi sabilillah. Apabila dia melahirkan anak, keluarlah dosa-dosa daripadanya serta mana-mana keadaan ibunya melahirkan. Itu besar pahala ganjaran untuk setiap kali ibu melahirkan anak dengan penuh kasih dan sayang. Masya Allah, dihapuskan segala dosa, dicatatkan setiap hari 1000 kebajikan, dihapuskan 1000 kejahatan. Masya Allah, setiap kali melahirkan. Itu perempuan yang soleh dan makan perancang seadanya. Jika Allah beri rezeki, dia mengandung dan melahirkan. Apalagi akhirnya apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya redha kepadanya, maka syurga baginya. Seorang istri meninggal dengan redha suami, syurga lah. Apalagi yang kita mau, mari istri-istri jadi wanita solehah. Mari kita jadi istri yang terbaik untuk para suami, kita jadi ibu misalnya kepada anak-anak, jadi contoh teladan. Kita bina keluarga bahagia, kita dalam perjalanan menuju surga. Insya Allah, mawaddah warahmah keluarga kita, rumahku syurgaku, karena ada ibu, istri dan suami yang hebat, hidup dengan penuh kasih dan sayang. Hablum minallah, hablum minannas. Tenang-tenang saja dalam hidup ini, kita ikhlaskan diri, kita maafkan semua orang, apalagi istri dan anak-anak kita reda dalam menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kuasa cinta demi Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke destinasi syurga lancar dalam peliharaan rahmat Allah, insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain slot. Mudah-mudahan apa yang kita bincang menjadi pahala tazkirah ilmu yang bersama kita, para malaikat yang mengangkat doa untuk keampunan kita semua, kebahagiaan kita semua. Kita jumpa lagi untuk siaran akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah.